Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketiganya, situ dah. Dan ketiganya, ketiga daripada rukun-rukun sembahyang yang 13. Yang ketiga daripada rukun semaya yang 13-nya, artinya kaya. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang. Tengok, qiyam. Apa kok qiyam? Yakni berdiri pada sembahyang fardu. Itu qiyam bahasa Arab. Bahasa Melayu kok berdiri. Berdiri itu pada tu takluk pada berdiri. Berdiri itu pada sembahyang fardu. Ini rukun jaga Qiyas saat itu masuk dalam rukun. Tapi jaga hak kata rukun saat itu pada semaya fardu. Kalau semaya sunat boleh kita semaya dengan duduk, tak apa. Jaga kalau semaya sunat tu malah diri duduk. Tapi jaga hak diri saat itu, diri itu terlebih afdal daripada duduk. Dan disyaratkan dia akan qiyam. Disyaratkan qiyas saat itu dengan dibetulkan tulang belakang lah, dengan dibetulkan tulang belakang, disyarat dengan betul tulang belakang. Masa kalau berdiri, mana tak kalau kita berdiri tu jangan condong, jangan cenderung. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun bersandar. Dan jikalau adalah berdiri itu dengan bersandar sekalipun, maka dinamakan berdiri juga. Garai faham molek masalah tu. Faham molek masalah. Dan jikalau dengan bersandar, dan jikalau adalah berdiri itu ada tu dengan bersandar sekalipun, apa sekalipun, yakni maka dinamakan berdiri juga. Kalau kita rasa tak kuasa nak betul molek, kita nak duduk tepi-tepi dinding, nyana di dinding ataupun nyana di tiang. Tak apa. Tak apa, jaga dah. Jaga tak apa. Kita orang sehat kadang-kadang tak apa ada juga. Ada istilah lebih kurang ulama masalah orang sehat tu. Duduk nyana di dinding, kadang-kadang di tiang. Ada cacar di tiang, duduk nyana. Tak ada gapo. Maka jika berdiri cenderung ni bahaya cenderung. Kalau bahasa kita, bahasa kecek kau orang panggil condong. Condong dah ni dah. Orang panggil condong. Condong ni ada kok tu condong, kok ning ke nak kiri kanan. Condong saat itu dobek dia, peta dia sekira-kira tiada dinamakan berdiri. Kalau orang tengok, orang tak kata berdiri dia ni. Lain pada masalah orang bokok, tu tak apa weh. Hei. Orang bokok, ada kena kacen awak tak leh. Nah dia bokok 7 noh. Hak bokok, orang panggil orang nama Kelantan, bokok tak? Orang hak tua-tua tu bokok belakang tak panggil apa? Condong, orang panggil apa? Bokok apa? Hai. Bokok sabutnya tu sikit betul ni ya, hang. Tu kuat tu. Amo hang po. Ni hak orang tua-tua rumah kita dah. Orang nampak bokok dah, ada bokok kan? Dengan sahabat dia tu tua tu tak apa, tak seru kacau betul, tak apa tu. Hak tu keluar dah. Anak saya tak kuasa dah nak buat kana tu. Hak ni masalahnya dia tu kuasa berdiri, tapi duk condong, duk cenderung. Cenderung kok ni. Kalau orang tengok, orang tak kata dia tu berdiri. Hak tu tiada sah sembahyangnya, semaya seorang tak sah dah jaga. Tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Itu jawab maka. Tiada sah sembahyangnya. Dan jika lemah ia seorang, dia lemah daripada berdiri. Tak kuasa nak berdiri di dalam semaya fardu tu. Lemah tu sekadar mana? Peta dia. Peta lemah tu. Dobek dia sekira-kira masyakkah. Susah. Sekira-kira masyakkah yang menghilangkan khusyuk seorang.
Sekira-kiranya kalulah dia tu berdiri, jadi masyakkah, jadi susah di atas dia, jadi berat di atas dia, membawa kepada berdiri dia duk kacau berdiri tu hilang khusyuk di dalam semaya. Itu peta dia dah. Dobek kata tak kuasa, kok dobek lemah. Hak tu sah sembahyangnya. Ia tu barangkali lebih. Weh tu baik. Sah sembahyangnya sembahyang seorang. Ia tu tak ada nak dah. Sah sembahyangnya sembahyang seorang. Semaya sah semaya tu serta duduk. Boleh semaya dengan duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak berarti malaikat bagi hak yang dia kuasa ya. Dengan mana Allah Ta'ala tak taklif di atas seorang saat itu malaikat atas qadar yang ia kuasa. Ia kuasa qadar mana? Qadar tu lah. Bukan payah dalam agama. Kalau tak kuasa nak berdiri, semaya duduk. Dan jika lemah duduk, yakni dan jika lemah daripada duduk. Daripada so. Dan jika lemah duduk, ada gapo dah ibarat tu tapi nak sedap sikit. Yakni dan jika lemah daripada duduk, maka hendaklah ia seorang yang sembahyang tu berguling. Guling dah. Hak kita selalu guling ni tidur pak tu guling dung lagu bukan lagu tu hang. Lama tidur guling tak. Lagu mana kalau istilah orang kecek orang kampung, istilah orang kampung baring. Tapi tak kalau istilah tan ni kalau guling ni kita kata tidur, berguling. Berguling ni dung. Guling ni balik perut naik langit. Guling. Gitu dah hang. Gitu tapi bukan nak di sini hang. Berguling ni dengan maknanya guling tu berguling di atas lambung kanan, di atas lambung kanan. Boleh juga kalau nak baca situ. Di atas lambung kanan. Ataupun dia nak kacau guling pun tak apa. Maka hendaklah ia seorang berguling di atas lambung kanan itu afdal daripada lambung kiri. Boleh juga tak ada gapo, tak ada cacat. Ataupun dia nak buat lagu ni boleh. Dan jika lemah daripada duduk, maka hendaklah ia seorang berguling tu di atas lambung kanan. Masuk situ tak ada apa. Masuk situ pun boleh. Itu tuak mutada semula. Itu hak kata berguling di atas lambung kanan tu afdal daripada lambung kiri. Kita berguling di atas lambung yang kanan saat itu afdal daripada lambung yang kiri. Agak jaga. Dan jika lemah ia seorang. Ni cara tertib hang. Tak kuasa berdiri, semaya boleh duduk. Tak kuasa duduk, kita tidur baring di atas lambung yang kanan dulu. Di atas lambung yang kanan dulu. Hak tu terlebih afdal daripada lambung yang kiri. Tengok. Dan jika lemah ia seorang, yakni daripada berguling di atas lambung kiri. Situ tu. Situ klik situ. Dengan sahabatnya dia kena lambung kanan dulu. Betul kalau tak kuasa lambung kanan, pergi kepada lambung yang kiri. Jadi di sininya dan jika lemah ia seorang, yakni daripada berguling di atas lambung kiri. Tu takdir mari sikit situ ramah tak faham. Dan jika lemah ia seorang, yakni daripada berguling di atas lambung kiri. Kalau dia lemah tak kuasa di atas lambung kanan, pergi kepada lambung kiri. Kalau tak kuasa nak berguling di atas lambung kiri, maka sembahyang dengan melentang. Melentang ni meletak. Meletak ni perut naik langit, belakang turun bawah. Tu orang panggil meletak. Di atas melentang tu, di atas belakangnya belakang seorang. Meletak di atas belakang. Jadi perut naik langit lah. Perut naik langit, perut hadap ke langit. Tu meletak lah. Hak ni hak kata suruh meletak ni, tak kala kita tu tak kuasa nak berbaring di atas lambung yang kiri. Selepas tu maka mengisyarat dengan kepala seorang. Hak rukun semaya gapo saat itu dia isyarat dengan kepala. Tak kalau rokok isyarat tunduk sikit kepala. Tak kalau sujud wi berat sikit pada rokok tu.
tunduk dia di atas semaya tu isyarat. Tengok. Dan jika lemah ia musalli, orang yang sembahyang dengan yang dimakia itu, dengan mana? Kita nak kata lemah daripada meletak di atas belakangnya, maka mengisyaratlah ia dengan kepala. Lemah daripada hak tu, boleh juga situ. Ataupun lemah daripada semua yang tersebut. Lemah hak tulah itu. Lemah daripada berdiri, lemah daripada duduk, lemah daripada melentang di atas lambungnya yang kanan dan meletak di atas lambungnya yang kiri, dan lemah pula dia saat itu daripada meletak di atas belakangnya. Lemah daripada semua tu, maka dengan kelopak matanya, mata seorang, maka mengisyarat ia seorang dengan kelopak matanya. Gitu. Maka dengan kelopak matanya, yakni maka mengisyarat ia seorang dengan kelopak matanya, mata seorang. Isyarat dengan kelopak mata dia. Ni nak royak kata tak lupuk semaya, tak lupuk. Dan jika lemah ia seorang, yakni daripada mengisyarat dengan kelopak mata dia, tak kuasa juga nak isyarat dengan kelopak mata dia. Ni berat benar ni. Maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya, hati seorang. Berlaku rupa-rupa semaya tu dia ada hati. Tak kaya aku rokok. Semua rukun-rukun semaya tu berlaku semua tu di dalam hati kita. Anak kaya kata tak lupuk semaya dah. Maka tiada gugur sembahyang, tak gugur semaya, tak lupuk semaya selama ada akalnya, akal seorang. Selama mana dia tu dak ada akal, tak nyanyok, tak sesak, pandai mikir, pandai bergamuk, selama tu semaya tu tak gugur. Ya gosah semaya ni, sahabat ni jangan duk semaya batin. Jangan duk semaya batin. Tak gugur semaya tu. Faham dah? Ada Kelantan semaya batin ni dulu. Ada tak? Hanya ada gambar-gambar tu dah. Semaya batin. Jangan semaya batin. Dan keempat daripada rukun semaya, hak yang 13 dulu, membaca Fatihah. Baca Fatihah tu pada tiap-tiap rakaat. Apa tu demono ikhtilaf ulama lebih kurang tu kita tengok sendirilah dalam kitab-kitab besar tu. Yalah, kalau orang tak kuasa baca Fatihah balah mana, kita tengok sendirilah tempat-tempat ikhtilaf ulama lebih kurang. Cuma di dalam kitab ni kitab orang panggil kitab yang kecil, dia wari kaum muktamad ya. Hak ikhtilaf ulama lebih kurang tu tak wari dah. Dengan sebab kitab ni kitab kecil. Ya wari kaum muktamad. Hak muktamad hak mana? Dia ambil hak tu lah. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi semaya, kalau semaya Zuhur 4 rakaat kena baca Fatihah. Jaga. Malaikat hak tak kena baca Fatihah, rakaat orang yang masbuk. Orang yang masbuk, yakni orang yang tak ada qiyam serta imam. Tu orang panggil masbuk. Masbukun hak yang ketinggalan imam. Orang panggil orang yang tak ada nak qiyam serta imam. Tak ada qiyam serta imam. Emangnya dia pergi saat itu imam dia baca surah, nak habis dah, nak suk dah surah dia. Dia pergi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam tu rakaat. Nak buat lagu mana hai? Nak buat lagu mana kita? Nak buat lagu mana? Tu imam tu rakaat dah. Nak menyempurnakan Fatihah kita ataupun nak rakaat serta imam? Rakaat. Hang pun jawab bunyi tak mana. Bunyi nak ada tekak jaga lah. Kena turun rakaat serta imam. Tu orang panggil orang masbuk lagu tu. Betul Fatihah dia tak ada suk tu, tak habis tu. Hak tu Fatihah tu imam lah yang tanggung. Faham tak? Tu imam tolong tanggung kepada kita. Sabit tu jaga mana kalau kita pergi pak saat ni tu imam nak suk dah baca surah tu. Jangan duk baca doa iftitah, dia tak tutup dah situ. Lama duk baca doa iftitah tu wajah tu wajhiyal lazi. Naik pak saat ni kalau tu imam dak kita ni tahu dah kata kita orang masbuk, tu imam nak suk dah baca surah, pergi pak takbir Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah selalu. Suk sekadar mana? Sekadar itulah. Tu imam turun rakaat serta dengan
imam. Betul Fatihah kita tak suk tu, Fatihah tu imam lah yang menanggung. Sampai itulah mana kalau tu imam turun sujud sawi kita kena sujud juga. Nampak? Tu imam turun sujud sawi, sujud sahwi. Dia dengan sahabat dia terlupa satu-satu perkara, dia turun sujud sawi, lek makmum ni kena turun sujud juga. Dengan sahabatnya nak wi adil kan? Tu imam tanggung semaya, tanggung macam Fatihah kita boleh. Kita nak turun sujud sekali dengan dia tak boleh. Tak adil lah hak orang nak akil hak dia kedekut baik. Baik. Jaga kena wi adil, kena wi sama rata, wi sama kena. Tok imam tanggung Fatihah kita lagi pun boleh. Sebab itu kita manakala tok imam turun sujud sawi, lek kita wajib kena turun sujud. Turun sujud tu sujud sawi serta dengan imam. Walaupun kita tak ada terlupa apa sekalipun, kena sujud juga. Nak wi sama adik. Faham dah? Sebab itu jagalah. Jaga orang masbuk ni jaga. Masalah baca doa iftitah tu kadang-kadang bahaya. Kadang-kadang bahaya. Dia cara lek belakang boleh jadi ada. Doa iftitah wajah tu lah tak kata doa iftitah pula tu. Wajah tu. Sungguh pun kata sunat, tapi bukan pada tiap masalah, bukan pada tiap-tiap kelakuan. Jaga tepat-tepat, tutup, tepat-tepat tak tutup. Masalah baca doa iftitah tu. Habis itu. Malaikat rakaat orang yang masbuk hak ning-ning tak tutup lah suruh baca Fatihah. Kalau baca tak suk pun tak apa dah. Ya kira betul mana hang? Tamak nino serta dengan imam di dalam rakaat. Dapat rakaat kita. Dapat rakaat. Kalau tak ada tamak nino dengan imam dalam rakaat tidak hang. Kita tak ada tamak nino dengan imam dalam rakaat. Berartinya kita saat ni tak dapat rakaat. Jaga. Dan bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itulah satu ayat daripada Fatihah. Jaga. Dan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Jaga. Hak ni masalah kita di dalam mazhab Syafi'i. Hak mazhab lain Hanafi itu dia kata bukan satu ayat daripada Fatihah, itu ada ikhtilaf lebih kurang, kita tengok sendirilah. Dan ayat kata ada juga di dalam mazhab Syafi'i kita, ada seorang ulama yang mengatakan bahawasanya Fatihah tu bismillah tu bukan satu ayat daripada Fatihah. Kalau tak salahnya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Abdullah ibnu Al-Mubarak dia kata bahawasanya bismillah tu bukan daripada Fatihah. Dia tu dalam mazhab Syafi'i juga. Jaga, tapi kaum muktamaknya di dalam mazhab Syafi'i kita ni jaga bismillah tu adalah satu ayat daripada Fatihah. Masalah ni masalah khilafiyah belaka ni. Wajib memeliharakan segala hurufnya dan tambah dan. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya, huruf Fatihah dan tambah dan saja jatuh tu. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya, huruf-huruf Fatihah tu, makhraj dia tu, tepat ain, bunyi ain, alif, bunyi alif, hamzah, tepat ha, tepat ha, jaga ya, nyata makhraj dia. Dan tasydidnya, tasydid Fatihah tepat sadu tu. Tepat sadu tu kena jadi sadu. Dan tertibnya, tertib Fatihah tu jadi tertib, baca mengikut tertib dia. Dan mualat ni berturut-turut. Jaga. Betul orang nak jadi tu imam tu. Mana kalau dia baca, dia cara baca dia. Mana kalau dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang tu imam yang panjang bertenung tu. Ar-Rahmanir-Rahim panjang juga. Panjang semua hak belakang. Kalau dia pendek pendek semua. Cara dia. Faham? Cara dia. Kalau dia pendek alhamdulillahirabbil alamin, ayo pendek. Ar-Rahmanir-Rahim pendek tu. Dan dimakai lagi juga hak akhir tu pendek juga. Tepat suk dia tu, dia pak yang wadu tu. Kalau dia panjang semua. Tengoklah. Dan mualat ni berturut-turut. Mualat tu di antara kalimahnya kalimah Fatihah. Kena ada mualat, ada berturut-turut. Habis itu. Dan kelimanya yakni daripada rukun sembahyang, tak
Ayah anak sini cepat apa. Dan kelimanya daripada rukun semaya rokok. Rokok ni yang kelima. Dan sekurang rokok, yakni pada pihak memadai. Sekurangnya yakni pada pihak memadai. Sekurang-kurang hak yang memadai pada masalah rokoknya tunduk sekira-kira sampai dua tangan seseorang, siapa akan dua lutut seorang. Dia tunduk saat itu dengan sekira-kira siapa dua tangan dia tu di dua lutut. Faham tak? Kalau dia tak tangan di lutut pun tak apalah, masalah letak tangan di lutut tu bukan rukun. Faham itu? Hak tu sunat ya, kita letak tangan di lutut tu. Jangan supaya takut nyukur. Lama tak nyukur tu kong. Jangan dengan tangan, hak tu sunat ya. Kita letak tangan di dua kepala lutut tu bukan rukun tu. Kalau tak saya letak pun tak apa hang. Jagalah tapi jangan bergayung. Lama dak bergayung nung batas semaya. Sampai tu nak ulama letak terkena dah lah tu. Faham hang? Tak saya bergayung letak di kepala lutut, sunat letak di kepala lutut. Masalah ketika kia kalau tak saya letak tangan di bawah atas pusat bawah dada pun tak ada gapo. Tu gapo tu tak ada nama. Itu masalah sunat belaka. Tu sunat belaka panggil sunat hai'ah. Tengok. Hak sekurang-kurangnya rokok tu tunduk sekira-kira sampai dua tangan seorang akan dua lutut seorang. Tunduk tu sedengan tamak ninah. Tu baik sini. Tamak ninah. Kita baca subhana rabbiyal azim di dalam rokok dah. Subhana rabbiyal azim ataupun baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu satu riwayat. Ada juga riwayat yang mengatakan dengan subhana rabbiyal azim saja sekat tu. Tak ada apa juga. Tapi manakala kita baca 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kita beradu sekejap. Sekadar subhanallah. Tu. Lepas tu kita sami Allahu liman hamidah, itu orang panggil tamak ninah. Dalam rokok itu kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, betul kita beradu sekejap tamak ninah. Tamak ninah sekejap. Qada mana? Qada subhanallah. Jangan duk kata tu ser kata subhanallah tu qada dalam hati kita subhanallah. Tak ada lama mana kali. Betul? Bangun ke. Ni tak ada nak suk ni. Pecapo habis dengan sami Allahu liman hamidah tu pecapo. Sami Allah subhana rabbiyal azim, betul bunyi sami Allahu liman hamidah. Selalu dah. Jangan beradu tu sekejap. Tamak ninah tu masuk dalam rukun tu. Jaga. Tapi apa sini tak bilai. Di sini dia bilai 13 dengan sahabatnya tak sepenuh rokok tu malaikat dengan tamak ninah. Sebab tu dia tak bilai, tak berhajat kepada bilai dah. Nampak hang? Tapi jaga tamak ninah tu rukun. Jaga ni. Ni semaya cepat gaduh nak gimana. Sepora apa orang tua kata sepora gagak patut upai dah. Semaya sepora gagak patut upai. Pok cepat gagak patut upai ni. Jagalah kena ada tamak ninah. Tamak ninah tu yang menceraikan antara angkat seorang dan tunduk seorang. Habis itu. Jangan dikosat yang lain daripada rokok. Masuk kita kalau kita rokok tu jangan kosat lain daripada rokok. Kita rokok tu niat kerana Allah. Sujud niat kerana Allah. Jangan duk niat kosak kerana yang lain daripada rokok. Jagalah. Naknya hak jangan dikosak yang lain daripada Allah ni dengan mana? Rokok niat kerana Allah. Dia makin itu juga sujud niat kerana Allah. Jangan duk niat kerana moga tu, kerana moga ni. Tu tak jadi. Habis itu tu hak sekurang-kurangnya. Dan yang akmalnya, hak yang sepenuhnya rokok, jagalah. Hak yang sepenuhnya disamakan, membaca anak tu disamakan belakang seorang dan tekak seorang. Tulis mudah-mudah ya bahasa Melayu dah. Disamakan belakang seorang dan tekak seorang. Wi sama. Sehingga kata serupa dengan papes putong. Serupa dengan papes keping. Dan mendirikan dua lututnya, yakni membetulkan dua lututnya. Mendirikan ni yakni membetulkan dua lututnya dan pegangkan keduanya dua lutut tu dengan pegang tu dengan dua tapak tangan seorang. Pegang dua lutut
dengan tapak tangannya, tapak songit tangan seorang, dan menceraikan segala anak jari ke kiblat. Ha tu. Kita kena cerai anak jari kita tu ke kiblat. Kadang-kadang dia cekok gitu. Ha nak buat lagu nak cuba bangun hai. Cuba bangun hai. Boleh tak hai? Ha, aku nak bangun. Ha terang rokok hai. Rokok hai. Tak seh tu hai tu. Tak seh tu. Ni hak ni ku tak seh ni sebelah ni. Hai ku tak nampak. Nak betul hai. Betul hai anak jari cerah sikit betul. Ai wah we hadap kiblat. Hai agak sendirilah cari kita nak we hadap kiblat kok mana. Kalau duk kau tu tak hadap kiblat hai. Ha lagu tu. Jaga dah. Kena lagu tu hai. Kadang-kadang cekok gini. Macam-macam. Kena jaga. Ha pak. Ikut hang lah orang panggil makruh gitu hang. Ha kalau kita menyalahi hak sunat tu jadi makruh dah. Semaya kita tu jaga dah. Banyak tu cekok ke rata tu. Naknya cekok kita cerai sikit jari kita tu, betul we hadap kiblat semua 5 potong jari tu. We hadap ke kiblat. Jaga berhadap kiblat. Ni cekok tangan duk keluk duk papiah tu. Tu tak jadilah ke tu. Jagalah. Betul terik habis. Betul jangan kena lutut ni hang. Nama kadang-kadang dia kena ke tu. Betul yang kena. Tak ada terik, tak ada betul, tak ada mendirikan lutut dua lutut tu. Jaga kena betulkan dua lutut, yakni mendirikan dua lutut tu. Habis itu. Habis semaya tu guru, cuba tengok tu guru. Orang-orang hak ngaji dengan semaya start. Tengok semaya je, ada tertib terning orang kata. Ada tertib terning. Dan keenamnya i'tidal. I'tidal ni kita berdiri sekejap selepas daripada kita bangkit daripada rokok. Tak sama, hak berdiri tak kalau baca Fatihah tu orang panggil qiyam situ. Tapi hak berdiri selepas daripada kita bangkit daripada rokok tu orang tak panggil qiyam, orang panggil i'tidal. Hak tu jaga tu, hak tu rukun pendek tu. Rukun pendek i'tidal tu jaga dah. Keenamnya i'tidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun i'tidal tu jaga rukun juga. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, iaitu i'tidal tu kembali ia seorang kepada qiyam. Tu orang panggil i'tidal. Kembali kepada qiyam seperti dahulunya, yakni dahulu daripada rokok. Dahulu daripada rokok, yakni dahulu daripada rokok. Kamu tak tahu tak rojak mana tu. Seperti dahulunya, yakni dahulu daripada rokok. Qiyam hak sepuluh pada rokok. Kita kembali pada qiyam tu, kita kembali lepas pada rokok tu kita kembali kepada qiyam semula. Hak itulah orang panggil i'tidal. Jaga kembali itu dengan tamakninah juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Situ. Betul dia start. Qada subhanallah. Ataupun sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada riwayat dengan wa, ada riwayat dengan ketiada ewa. Betul kalau kita baca subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan iktiraf orang puhua tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya datang dua riwayat situ. Ada zaidah wa, ada hak tak ada wa. Jaga dah. Betul walakal hamd. Ada lakal hamd selalu, ada walakal hamd. Jaga dah. Hak tu ikut itulah nak baca hak mana-mana so. Ambil lah hak mana-mana so. Habis itu. Dan ketujuhnya daripada rukun sembahyang yang 13 tu, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat tu, 2 kali sujud. Rakaat sekali ya, tapi sujud ni 2 kali. Sujud tu dengan tamakninahnya. Hanya sujud tu. Sujud kena dengan tamakninah. Dan jikalau ia seorang, jaga dah masalah ni, payah jumpa ni masalah ni. Tengok. Dan jikalau ia seorang sujud atas sesuatu yang ia tunggang. Tunggang ni jaga dah yang ia pakai. Yang ia pakai, hak ia pakai. Yang ia tunggang ni yang ia pakai, hak duk sakut dengan kupau, duk sakut di tubuh dia. Benar hak dia sujud tu. Atau orang panggil hak yang ia tunggang. Mudah-mudahan kata kau yang ia pakai. Dan jikalau ia seorang sujud
atas sesuatu. Tak kira lah sesuatu tu penamu, kain kelubung dia ke, ataupun kain serban dia ke, suatu yang ia seorang saat itu tunggang, yang ia pakai. Tapi suatu tu yang tiada bergerak dengan gerak seorang. Tapi suatu tu tiada bergerak dengan geraknya sekalipun memadai juga. Sekalipun yakni memadai sujud seorang. Nama tak erti tu. Sekalipun yakni memadai sujud seorang. Betul tu baik mafhum pada sininya kalau dia sujud di atas suatu yang bergerak dengan geraknya. Ni sini bahaya ni. Batas maya. Jaga hera. Hak saning hak kata dia sujud di atas suatu yang ia pakai, yang ia tunggang, hak yang tiada bergerak dengan geraknya. Hak tu tak apalah masalah. Tak apa hak tu, memadai. Faham? Hak masalahnya, hak bahayanya masalah yang ia sujud di atas suatu yang ia tunggang, tapi suatu tu yang bergerak dengan geraknya. Hak ni batas maya. Jaga kain kelubung dia mana tu jaga. Orang Tino kan gapo kain kano dia pakai tu. Betulnya gi lapik mak gi sujud tu sudah. Dengan sebab kain kano tu gerak, dengan sebab gerak dia. Orang Tino semaya gerak dak kain kano. Gerak. Betul jaga. Jaga dah. Ni masalah payah nak jumpa ni. Jaga masalah hak bergerak dengan bergerak kita tu bahaya tu. Hak tak bergerak dengan sebab kita bergerak tak apa tu. Kena jaga ekor tu, jangan nak panjang sangat. Sekadar sejekar cukup lah. Jangan siapa ping ke, siapa punggung tu. Kena jaga. Satu suku daripada dahi itu mesti wajib atau satu suku, satu juzuk pada dahi itu wajib kena rapat di tempat sujud kita. Baru tu jangan berlapik. Hak berlapik ni ya ada ikhtilaf ulama lebih kurang ni. Hak masalah berlapik tempat hak dahi kita dengan tempat kita nak sujud tu. Kalau berlapik dengan suatu yang tak bergerak, dengan sebab bergerak kita, suatu tu kita tunggang, tak apa. Kalau bergerak, suatu tu bergerak dengan sebab kita bergerak tu. Dia bergerak juga suatu. Kita disujud tu, berlapik dengan muka tu. Batas maya kita. Jaga. Ni masalah hak bahaya ni. Masalah serebel nama tu. Piyah cabut. Tunduk tak piyah. Lepas lah, tu lepas dah. Lepas dah mah kalau dia cuk. Hak tu bahaya tu. Rambut panjang tu tak sah tu. Rambut tak ada nama, dah bergerak semua tu. Rambut masalah rambut panjang sampai orang suruh itu naik pakai piyah tu. Tapi dia suruh pakai piyah naik tu tak akak naik rambut tu. Rambut kita tu jadi tindih kak, tak rapat nama batas maya tak sah maya. Hak tu ittifaq ulama, dan mazhab Syafi'i kita jaga dah, jaga. Mazhab hak lain tu kita tak tahu lebih kurang tu boleh jadi ada. Ya semua masalah fiqh ni, ya tak tetap ya ada masalah ikhtilaf lebih kurang. Batu kita dalam mazhab Syafi'i, kita ambil hak karajah dalam mazhab Syafi'i, kau dhaif jangan hidup tua. Jangan hidup tua masalah kau dhaif wakila tu. Sungguh apa kata kita orang ngaji tapi jangan hidup tua tak tu kalau kau orang kampung. Hera. Lama hidup tua masalah tu kita nak tua ke orang, tua masalah kau hak rajah, kau mu'tamad. Masalah tu untuk kita orang ngaji ya. Untuk nak keluar kita. Kalau dah kita tak apalah ni kalau kita malah tepuh dengan orang Tino kan. Kita masa malah nak ambil ais maya. Demo tepuh kita kawal tak ada tepuh dia demo tepuh kawal. Malah ambil ais maya. Bok semaya gitu tak apa. Tapi jangan hidup tua kat orang. Apa dah? Dia ada juga dalam Syafi'i kita kan, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawasanya lamis tu batal ais maya malmus. Orang yang kena setuh tak batal. Orang yang mesetuh, orang setuh tu ya batal. Pengen kita pergi setuh orang Tino, kita lah batal. Orang Tino tak batal. Tapi kalau orang Tino mari setuh kita, orang Tino yang batal. Kita ni malmus, tak batal. Betul kita jangan hidup tua kat orang nak tu hang. Tuanya kalau setuh orang Tino orang jatuh batal semaya tu. Dengan sebab kau rajah tu. Nampak dah hang? Hak tu hak kata demo setuh kita tak batal saat ni tu. Untuk diri kita ya. Tu faedah kat atas habis kata-kata ribu suruh ngaji tu. Mau tak pandai guna. Jangan buat guna tak tu kalu tu. Sampai tu jaga masalah ni. Takut jadi haru-haru orang kampung kan jadi pecah belah orang kampung. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Kok mana? Hak ni yang tua masalah kau muktamad kau raja. Hak ni dah tua masalah tak.
kau tu sampai tu jaga dah, jaga. Malaikat masalah burung titik hak boleh duduk sikit-sikit kan. Burung titik dah. Ada sore hak kata boleh pera dengan tak bubuh tina with dia. Hak lain semua dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh pera, menatai saat ni tu tak buh perapuai with dia. Ya burung tina, ada burung jantan. Betul orang pera burung titik, hak demo nak ngangguk nak gapo, demo tak buh tina takut punah sora. Betul boleh ke dak pera tu. Ulama lain kata, ulama semua kata tak boleh pera. Mari kafal sore, ada kafal hak demo duk ngaji dalam itu tu. Dalam masalah usul fiqh tu. Asal gapo? Kitab tua, kitab turah tu. Nasi tu banyak tu kafal. Kafal sore kata tak apa. Pera burung titik tak buh tina dia tak apa. Orang duk pera duk berlaku dak tak kafal tu sore tu. Apa kan? Kadang-kadang lepas tu demo orang-orang boh lepas tina dia punah sora. Nanti mek anak tu. Apa? Jaga ni masalah pekah ni jangan duk tua kau tu jangan duk tua kau orang. Kalau orang mari tanya dia mau bagi sakas sekali, bagi tepus sekut sebatang, jangan goyak kau tu walaupun sakas walaupun tepus sekut. Jaga kena goyak kau muktamad. Bahaya agak ni tak pandai ni. Betul mazhab tarjih hak kita duk ngaji tu, mazhab tarjih tu bahaya belaka tu. Dia buat pakar tak tukar lu mazhab tarjih. Dia bagi pak mazhab lagi. Pak mazhab hak ngaji sini pak mazhab dia bagi satu hadis ya. Betul ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, doktor tarjih pegang tu baik. Kita pakai mazhab tarjih tu. Hak doktor tarjih, hak tu hak doktor tarjih tu. Jaga hak doktor tarjih sendiri tu. Betul kita pakai hak ni. Kadang-kadang hak ni menyalahi dengan kaum muktamad dalam mazhab Syafi'i. Selera ki kata punah bis. Klik dok tua ni mazhab Syafi'i hak kaum muktamad lagu lain. Jaga. Sampai tu capur mazhab sudah. Kadang-kadang jadi talfiq ulas kerak beluk sekerak. Payah nak hukum kan, hukum boleh makan ulas. Nak hukum tak boleh makan beluk. Payah nego. Sampai tu jaga. Ya royak semua ni masalah nak taklid mazhab gapo lek belakang insya-Allah. Jaga dah. Habis itu. Sekurang sujud saat ni tu. Sekurang-kurang sujud. Hak ni sekurang-kurang sebuah memadai dah. Mengena ni menyetuhkan. Mengena yakni menyetuhkan suku yakni satu juzuk. Suku tu satu juzuk daripada dahi seorang. Suku yakni satu juzuk daripada dahi seorang. Menyetuh satu juzuk tak apa dah. Sampai masalah rambut tadi jaga. Ya tinih habis tu orang rambut tu. Dan suku satu juzuk dari dua lutut seorang. Dua. Dan dua tapak tangan seorang. Lima nak gitu kat situ. Dan anak jari batinnya dua tapak tangan itu makan dengan seketar dengan anak jari. Rapat sujud tu. 5 sini. Gini dah. Gini je. Masalah nak sujud. Masalah sujud dah. Sekurangnya mengenakan mulai semula. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya, yakni menyetuhkan satu juzuk daripada dahinya, dahi seorang yang sembahyang, dan suku dan satu juzuk dari dua lutut seorang. Tu baik 3 anggota situ. Nak capur tu baik anggota 7 ni. Orang kata sujud dengan anggota 7 ni. Nama dia ni. Kalau kita tak biasa dengan ni, tahu dah anggota 7. Nah, 3 situ. Dan 2 tapak tangannya seorang. 2 tapak tangannya seorang. Atau ni pakai dengan dan dah, bukan atau, jaga dah. Atau tu we tu baik. Kita tengok dah. Kita tengok sedikit lagi tak arang. Bukan atau dah. Dan anak jari seorang, batin jari dah. Batin, sebelah batin tapak tangan serta dengan batin. Dengan batin anak jari dia tu. Kena rapat habis tempat sujud. Satu suku. Dan perut anak jari 2 kaki seorang. Tu baik berapa situ? Tu baik 7 lah. Satunya dahi so, batu 2 lutut 2 jadi 3, batu 2 tangan jadi 5, batu 2 perut anak jari jadi 7. Ada start lah. Tapi tak ayah mudah-mudah tu. Kita tengok dia tadi.
Jaga tu. Dah kaki ni. Ha. Ya tak ada. Jaga dah. Tengok. Tengok di sini sikit nak goyak dah. Tengok jaga. Sekurangnya mengenakan kembali semula dah. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku daripada dua lututnya, tubik 3 situ. Dan 2 tapak tangannya dan anak jarinya, batinnya. Tubik 5 situ. Dan perut anak jari 2 kakinya, 2 kaki seorang. Tubik 7 di situ. Hak dok kelipanya betul mana? Betul masalah kaki. Tak kalau kita sujud lah. Jaga dah, tak kalau kita sujud tak berlipat kaki tu. Hak naknya satu suku daripada perut anak jari kaki. Tengok dah ni, tengok molek faham masalah tu. Dan perut anak jari 2 kakinya. Ni, masalah kita. Kadang-kadang ya duk lagu tu. Kau gambar tak dalam sujud. Tahun pun nak kaya. Dan perut anak betul jari atau buah tu baik tu. Jari atau buah tu baik. Jari dengan atau lebih tu kita tu. Dan perut anak betul jari atau buah tu baik tu. Jari atau buah tu baik. Jadi tinggalnya dan perut anak jari 2 kakinya. Ada tak jari selagi di belakang tu? Kok kita nama? Dia gini adalah kita itulah dan perut anak jarinya atau jari 2 kakinya. Gitu tak? Jadi tinggallah 1 jari lagi itu jauh 1 jari, tinggal 1 jari. Jadi buah jari mana? Buah jari hak mula, hak depan tu. Buahnya nak betul ni, nak buah. Dan perut anak jarinya atau buah tu. Faham? Jadi tinggalnya dan perut anak jari 2 kakinya. Tinggal banyak tu ya. Perut anak jari 2 kaki dia tu kena kepada 1 juzuk dengan tepat sujud kita tu. Dia masalah ada banyak ni, masalah balah kekar dalam masjid dulu kat rumah kita ni lah ni. Orang sujud tak kaki dia tu tak jadi lipat. Faham? Kaki tak lipat tak sah maya tu. Jaga. Bahaya ni. Dengan sahabat Nabi kata iza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin. Apabila sujudlah oleh seorang hamba Allah, nascaya sujud sertanya oleh 7 anggota. Hak ni orang tua panggil anggota 7 ni, tak kala sujud tu. Kena rapat pada tempat sujud anggota 7. Hak ni dah ni. Yang satunya dahi, yang keduanya 2 tapak tangan, 2 lutut, yang ketiganya 2 tapak tangan. Betul jari-jari hak batin ni rapat habis. Dan yang ketiga, yang keempatnya 2 perut anak jari kaki. 2 perut anak jari kaki. Tu baik berapa situ? Tu baik 7 tak? Dahi 2 lutut 3, 2 tangan 5, betul 2 kaki 7. Tu baik ni 7 anggota. Orang tua kata anggota 7. Kena rapat tempat sujud tu. Jagalah masalah orang sujud yang kaki tak rapat, tak jadi ngerti dah tak lipat tu, tak kena anak perut anak jari kaki ni dia tak. Aiwa, waktu dia sujud lagu mana? Tu hak bahaya tu. Tu tak rapat perut anak jari kaki. Mana perut? Hak belakang tu zahir tu tak seh. Hak nak perut anak jari kaki. We lipat sikit. We kena perut dia. Kira betul mana perut? Betul hak licin hak batin tu. Jaga. Waktu duk balah ke dulu dalam masjid. Kita pernah dengar ni masalah ni. Duk balah. Tak sah semaya lah tu. Hak ni balik jugalah dalam kitab ni. Kita nak cari. Cari juga ulama yang mengatakan sah. Ulama-ulama mana kena cari. Dah kawin semaya lah tu. Betul, jumpa juga kek-kek. Mari ada juga di setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i kita kata tak apa. Ikhtilaf ulama lebih kurang ni. Kita tak ingat kitab ni. Nama kitab Melayu ya. Kitab Melayu. Tak ingat kitab. Tak apa. Tapi kau tak benar tu jaga dah. Kau tamat tak leh. Tak leh kena rapat tu jangan anggota tu. Kalau tak rapat tak sah semaya. 1 juzuk. Kalau seputang pun tak apa rasta. Will lipat. Tak semua. Kadang-kadang dia ada hak rendah tak siapa tu. Tengok bola siang dengan akhirah gini.
Ya tak sapa remo dah cocok kaki tak sapa. Lepas tu kaki hok ni ya pendek ni. Kalau tak sapa kadang-kadang. Lepas tu ya lipat kadang-kadang 3 ya, kadang-kadang 4. Tak apa dah lah hasil maksud dah. Ya kena ibarat dengan 1 juzuk. Ya kan? Sejuzuk. Ya go faham molek tu. Faham molek tak syarat semua lama. Jadi bekau dah kaki nak makan semua jadi. Makan semua 5 butun kan sebab anak jari kaki kita yo tak sama. Hak tinggi tu, dia tepuh. Kalau tepuh tinggi hak rendah tak sapa lah. Ya go nah. Tak syarat semua. Habis itu. Jangan we jadi banyak ni arak-arak tapi kita tak tahu dalam mazhab Hanafi, tak pernah jumpa, tak pernah tengok tu. Dalam mazhab Hanafi tebelah mana tak tahu. Tapi Nabi kata gitulah iza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin dalam hadis. Betul? Ya kaya apabila sujud oleh seorang hamba, nescaya sujud sertanya oleh 7 anggota. Mana 7 anggota? Dahi, 2 lutut, 2 tapak tangan dan 2 jari perut anak jari kaki. Tu 7 anggota. Habis itu. Mengena tu. Mengena tu kepada tempat sujud. Kepada tu jagalah. Kepada tu takluk pada kata mengena. Takluk pada mengena. Lama tak kerti masalah tu. Mengena tu kepada tempat sujud. Jauh muta'allaq dia lah. Sekurangnya mengenakan. Jumpa tak? Takluk situ. Takluk mengena tu. Mengena tu kepada tempat sujud. Kena dahi kita tu kepada tempat sujud. Dan 2 lutut kita kepada tempat sujud. Dan 2 tapak tangan kepada tempat sujud. Dan 2 perut anak jari kaki pun pada tempat sujud juga. Kena situ. Habis itu. Dan wajib menekankan dahinya, dahi seorang. Menekan ni payah tekan. Menekankan dahinya, dahi seorang kepada tempat sujudnya seorang. Tekan sikit. Kita sujud tu kita tekan sikit dahi kita kepada tempat sujud tu. Jangan kita tekan sampai ketuk kan. Bukan dia. Biasa ya tekan biasa gitu ya. Tu orang Tino. Tak ada nama tapi orang panggil khilaful aula lah hak tu menyalahi sunnah. Hak sunnah tu bukan lagu tu. Hak sunnah tu akak wis sengai sikit. Bagi kita orang jatuh dia ada ikhtilah. Ikhtilah tu dia antara orang jatuh dengan orang Tino. Orang Tino dia kena perapat dengan ni. Kena perapat dengan bagai dengan sebab dia rendah sini ni. Dia kena perapat dengan ni orang jatuh tak apa, tak kerja tak ada sini. Jaga sikit tu baik. Kenapa? Cara dia kan. Syarak ni mulai bercakap cuma kan takut rendah tu itu. Tengok syarak tapi tak asal fala sunat je. Tak asal fala sunat. Tak ada fala sunat. Jadi makruh lah. Tu baik makruh. Jaga nah. Tak kira royak di belakang nah. Kepada tempat sujudnya dan meninggikan atas pada menekan. Dan meninggikan ni atas pada menekan. Wajib juga ni. Dan wajib meninggikan punggung seorang daripada kepala seorang. Ni masalah orang semaya tak bukit Orang semaya peradak ke bukit. Kepala tu tinggi, ya sujud tu kepala tinggi pada punggung. Tak pakar lah sujud tu. Tak sah. Tak pakar semaya, tak sah semaya. Jaga kena tinggi punggung dia tu daripada kepala. Herak. Kalau tinggi kepala tak angin sujud lah lagu tu. Orang semaya tak bukit bukit dana itu ada bawah bukit maya hadap atas bukit. Kalau nak semaya tak hadap turun tu takut repah, takut menetek turun. Hadap ke bukit. Hadap ke bukit, kepala tinggi pada punggung. Patah semaya. Jaga tak iktibar sujud tu tak sah sujud tu. Mana kalau tak sah sujud, sujud rukun, tak sah lah semaya. Wajib. Kita tengoklah dalam kitab mana-mana pun ni wajib menekankan. Kita tekan sikit dahi kita tu. Hak masalah dahi, hak masalah hidung sunat tu. Masalah hidung tu sunat. Jaga dah. Ni wajib juga dan meninggikan punggung seorang daripada kepala seorang. Habis itu. Dan yang akmalnya, hak yang sempurnanya, bahawa takbir bagi tunduk sujud, takbir. Mana yang takbir? Bukan akad tangan. Allahu akbar. Takbir dengan tiada mengangkatkan 2 tangan seorang. Kita nak turun sujud, tak sunat dah akad tangan. Tak sunat akad tangan dah. Kena mula akad tangan. Akad tak? Tak akad dah.
Kita dak baca Fatihah dak lagi sunat angkat tangan Allahu akbar turun pada rakaat. Sami Allahu liman hamidah sunat angkat tangan situ. Gaduh dak dia. Betul nak turun kepada sujud tu. Namun nak angkat tangan lagi Allahu akbar turun sujud. Tak ada situ Pai tu nama tak tahu hak mana tu. Nak turun kepada sujud tu sunat kita takbir tapi tak sunat kita angkat tangan. Kita nak turun kepada rakaat, sunat kita angkat tangan, sunat kita takbir. Iktidal naik, sunat kita angkat tangan. Tapi tak kalau nak turun kepada rakaat tu. Ya kalau nak turun kepada rakaat, nak turun kepada sujud tu, situ tak sunat angkat tangan. Betul jaga selagi hok dok kelipah hok makan banyak tu. Ya nak lebih, nak nampak itu sangat Tak kalau rakaat yang pertama dia bakit naik ke rakaat yang kedua. Di situ jaga tak sunat angkat tangan. Banyak tu orang dak angkat tangan tu. Bodoh kat orang nak kita orang ngaji BA ni. Orang tua rumah dia reti ni, dia tak angkat tangan. Kita boleh satu rakaat turun sujud rakaat yang pertama. Pindah naik kepada qiyas mula saat itu tak sunat angkat tangan. Dia sunat betul mana? Tak kalau kita naik dari lepas bertasyahud awal. Tak kalau kita sudah tasyahud awal, tahiyat awal, kita naik kepada qiyas saat itu, situ sunat kita angkat tangan. Allahu akbar, sunat angkat tangan. Tapi naik tak kalau pindah daripada sujud rakaat yang pertama naik kepada rakaat yang kedua tu, tak sunat angkat tangan situ. Jaga orang banyak tu duk angkat tangan situ tu. Faham molek tu? Faham molek. Jadi lebih. Jagalah. Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk. Takbir Allahu Akbar tu takbir. Tunduk mana? Tunduk sujud. Takbir tu dengan tiada mengakakkan dua tangan seorang. Tak kalau nak turun sujud. Tak kalau kita nak naik iktidal daripada rakaat nak naik kepada iktidal, hak tu sunat kat tangan. Jagalah. Kemudian dihantarkan dua lututnya. Tu nak royak tertib turun, kita nak cara nak turun kepada sujud ni. Hantar dua lutut dulu, jangan dua tangan dulu. Ni kadang-kadang dua tangan dulu turun jak berayung dua tangan. Lepas tu baru sapa lutut. Kalau orang tak gerak tak apa Orang tua-tua tak apa. Dengan sebab kalau turun lutut dulu tu memang takut nyukur, takut suku. Lalu dia turun tangan dulu dengan sebab dia tua tak apa tu. Tapi kita orang muda segala-gala ni cara dia nya kena buat turun dua lutut dulu. Betul? Kemudian daripada dua lutut dua tapak tangannya, dua tapak tangan seorang. Selepas tu menghunjur segala jarinya, jari seorang ke kiblat. Tu tak kalau kita nak rokok, nak sujud tu, menghunjurkan segala jari kita tu ke kiblat. Jangan pusing kat tu. Jangan pusing kat tu ketika sujud tu. Hunjur kiblat. Kemudian menghantarkan dahi seorang, ni baru siapa? Kemudian menghantarkan dahi seorang dan hidung seorang. Kita hantar dahi, hantar hidung turun. Padahal terbuka keduanya dahi dan hidung. Padahal terbuka keduanya dahi dan hidung. Apa terbuka? Yakni tiada berlapis. Jangan tu terbuka. Payah kita gani kalau baca dengan sendiri kak. Payah nak reti. Padahal terbuka, yakni tiada berlapis. Keduanya dahi dan hidung. Tak berlapis dahi wajib, tak berlapis hidung sunat. Jaga ya ada beza dua tu. Tak berlapis dahi kita tu wajib, jangan berlapis dahi kita tu, kalau berlapis tak sah maya kita. Tapi tak berlapis hidung kita saat itu sunat. Sampai tak kalau kita sujud, tekan dahi turun, lepas tu perapat hidung turun di tempat sujud kita. Hak perapat dah hidung turun di tempat sujud tu sunat ya tu. Tak berlapis tu pun sunat juga. Adapun dahi, hak tu wajib. Mana beza dua tu? Mana beza? Pengarah ya hidung baca, ya tak dahi huduh-huduh tu kapak dah hidung ya. Kita orang hidung kepek ni, tekan turun sikit. Apa jaga jaga. Tu masalah hidung tu sunat. Masalah dahi tu wajib. Tak berlapis dahi wajib, tak berlapis hidung sunat. Jaga terbuka, yakni tiada berlapis. Tu cara dia cara kita nak turun kepada sujud. Mula-mulanya turun dua lutut. Kemudian turun dua tangan, bak tak lepas sujud. Kemudian baru turun dahi ni dak turun tangan dulu, ya berayung turun. Supaya gagak patut upah kata orang kata semaya. Jaga dah.
Dan menceraikan dua kaki seorang kodas jengkal sejeka. Kodas mana sejeka? Dia cerai dua lutut dia tak kala dia sujud tu. Hak ni masalah tak kala dia sujud. Kodas jeka. Betul tak kala dia kie pun kodas tu juga. Dia peta dia. Kodas jeka. Tak kala kiam dia lah kie nah. Kodas jeka. Jangan mahu cakap kita tengok setengah orang kan. Bukan nak kata dak. Kita dah tengoknya setengah hak dakwah tabligh, hak tak erti tu. Nyata tu baik Allah. Ada sedepa kakak Yesus. Betul orang tu baik seorang. Kita pernah tengok dah orang tu baik seorang orang batas maya kan. Orang di belakang tu nak naik dah tak ada, dia buka perang ke. Tu baik duk berayung. Kira tengoklah ni boleh mengira tengok seorang pula kosong di situ betul dia buka kaki dia. Setara mananya hudah. Barang tu tak tahulah. Jadi tak tetap dah. Jeka ya. Tak apalah orang belakang ni bukan bodoh sangat, bukan jahil sangat dia mau naik itu. Faham? Jaga dah, jaga. Kaki mana? Buka. Kalau rapak pe utel. Ya buka, kau dah cekak mana kada cekak ke buka meh. Kalau rapak tu tak buka. Ni juga ya peta dia kau dah cekak, buka kaki lutut dengan lutut tu. Ada meh cekak. Ni kau dah cekak buka lah mana kada cekak. Hak ni masalah lutut dengan lutut di dalam sujud kita. Betul di dalam kia pun di makia tu juga kodas kaki kita tu buka, kodas jeka. Jaga dah. Dan merenggangkan dua lengannya. Ni, kita berenggang sikit dua lengan daripada dua lambung seorang. Kita buka lengan kita ni dua lengan daripada dua lambung ni. Dua lambung kita ni renggang. Renggang ni bahasa lah, renggan. Dan merenggangkan dua lengannya seorang daripada dua lambung seorang. Cepat-cepat ke dah. Dan mengakakkan perut seorang daripada dua pohon seorang. Kita akak sikit perut daripada dua pohon, jangan rapat dengan dua pohon itu. Hak ni dah apa maksud main ni? Dak rapat kaki maksud main ni lah. Hak ni masalah rapat perut dengan dua pohon sana itu. Wirenggang sikit. Jangan rapat. Hak rapat tu orang tino tu. Orang perempuan. Kelakuan orang perempuan. Hak kata merenggangkan dua lengan daripada dua lambung dan mengakakkan perut daripada dua pohon pada laki-laki, pada masalah lelaki. Lelaki semaya tu buka sikit hang. Tangan tak kalau kita sujud tu buka daripada lambung kita sikit. Lepas tu perut ni jangan rapat pohon. Dan wirenggang sikit di antara perut dengan pohon. Itu masalah kita orang laki-laki. Dan menghimpunkan keduanya. Menghimpunkan keduanya dengan mana? Kita perapat dua lengan kita dengan lambung kita, lepas perut dengan pohon tu, lepas perut tu rapat dengan pohon tu dua tu. Perut rapat dengan pohon hak ning pada yang lain daripada laki-laki, iaitu daripada perempuan dan konsa. Konsa kena perapat hang. Perapat tangan dia tu. Perapat dengan lambung, lepas tu pohon ni jadi rapat dengan perut. Jadi lepas pada gendo pada berayung lah. Bimai takut berayung ya. Tengok syarak hang. Jaganya syarak, jaga cemurunya syarak. Jangan melampaui lah. Orang nyanyi orang duk tepi kita pula. Ambo. Jangan duk melampaui. Kadang-kadang dia tak sewa itu hinyok kaki kita lah. Hinyok kaki sakit hinyok dia berat besar. Jaga dah. Dan kedelapannya duduk antara dua sujud. Wallah.